Okey, hari ini kita nak bercakap rentetan daripada isu dan juga situasi banjir yang berlaku di beberapa negeri, juga aspek-aspek keselamatan dan juga tips-tips keselamatan elektrik di musim banjir perlu untuk kita ketahui kerana sudah ada laporan yang mengorbankan nyawa. Jadi ini perlu kita ketahui bagaimanakah keselamatan elektrik dan juga pencegahan daripada kejadian yang boleh meragut nyawa sewaktu banjir dan juga sewaktu dinaiki air. Kita terus saja bersama dengan tetamu kita Ahmad Bersati untuk kita mengenalukan daripada Suruhanjaya Tenaga, Datuk Engineer Teknologis Abdul Razib Daud, Ketua Pengarah Eksekutif Suruhanjaya Tenaga, dan juga Puan Ifah Hannah Muluk, Timbalan Pengarah Jabatan Kawal Sulia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Apa khabar Puan? Terima kasih bersama kami. Ya, kita banyak mendengar laporan berkenaan tentang aspek-aspek keselamatan elektrik dan juga pengguna elektrik di rumah. Bukan saja sewaktu banjir tetapi pada waktu biasa dan juga pada waktu-waktu yang normal. Jadi mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan Datuk bercerita tentang Suruhanjaya Tenaga, mengetahui dengan lebih dekat apa mungkin fungsi dan juga peranan Suruhanjaya Tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Ismail, selamat pagi Malaysia, kerana menjemput kami untuk hadir berkongsi maklumat berkenaan dengan topik yang kita akan bincangkan hari ini. Jadi secara ringkasnya, Suruhanjaya Tenaga ataupun Energy Commission atau lebih dikenali dengan ST adalah satu badan kawaselia regulator untuk dua industri. Yang pertama, industri pembekalan elektrik dan juga industri gas berpaip bagi kawasan semenanjung Malaysia dan juga Sabah. Jadi, apakah peranan ST sebagai badan kawaselia? Kita punya core business lah, kalau boleh saya cakap. Yang pertama dari segi kawaselia ekonomi. Baru-baru ini ada pengumuman berkenaan dengan ICPT, penetapan tarif oleh syarikat-syarikat utility. Itu dari segi ekonomi, dan juga kita kawaselia dari segi teknikal, mutu ataupun kualiti servis perkhidmatan yang dibekalkan oleh pihak utility. Dan yang ketiga, yang penting yang kita akan bincangkan hari ini adalah dari segi aspek keselamatan. Keselamatan elektrik dan juga keselamatan gas. Jadi di bawah tanggungjawab kami. Dan juga fungsi-fungsi lain dari segi perancangan, pembekalan tenaga, electricity dan juga pembekalan gas. Dan juga kami juga sebagai pihak otoriti ataupun yang mengeluarkan lesen-lesen kepada penggiat-penggiat atau pemain industri, licensing authority. Dan juga kami juga membuat promosi seperti penjimatan tenaga bersama-sama pihak kementerian Natural Resources, Environment dan Climate Change atau sumber asli, alam sekitar dan perubahan iklim, bersama-sama dengan pihak kementerian dan ST menjalankan kempen-kempen berterusan dari segi energy efficiency ataupun penjimatan tenaga. Dan juga kami juga sebagai penasihat kepada pihak kerajaan untuk dasar-dasar tenaga negara. Dan ini kami buat dalam ruang lingkup akta-akta yang ada diperuntukkan, Akta Suruhanjaya Tenaga dan juga Akta Bekalan Elektrik. Itulah secara ringkas, kami dah hampir lebih pada 21 tahun penubuhan Suruhanjaya Tenaga daripada tahun 2001 lagi. Konklusif untuk penjelasan berkenaan fungsi dan juga peranan. Cuma lebih spesifik dalam situasi banjir ini, apa mungkin peri pentingnya Suruhanjaya Tenaga dalam situasi banjir? Terima kasih. Jadi ada dua perkara penting di dalam situasi banjir pada tahun ini atau bulan ini. Yang pertama dari segi aspek keselamatan, itu yang utama. Dan kedua dari aspek keberterusan bekalan, supaya bekalan elektrik tidak lumpuh lah. Kita menghadapi banjir dan kita pastikan sentiasa ada bekalan elektrik. Dan juga bekalan elektrik selepas banjir. Jadi kita perlu teruskan bekalan untuk kerja-kerja pemulihan. Itu penting. Jadi kalau kita tengok Encik Ismail, apakah kesan bila ada kenaikan air, paras air kepada aset-aset pihak-pihak utility? Kita tengok pasangan ataupun substation dan juga aset-aset lain, pencawang-pencawang elektrik dan tiang-tiang elektrik dan kabel-kabel elektrik pihak utility. Jadi kita pastikan selamat. Tapi kalau ada berlaku tenggelam dibanjiri oleh air, kita pastikan ia dimatikan. Dan untuk memastikan tidak ada aliran elektrik yang berterusan yang akan melibatkan keselamatan
pihak awam, kalau ada aset-aset yang janggal ataupun tumbang, contohnya tiang tumbang, jadi pihak utiliti perlu ambil tindakan segera. Dan kalau ada kecacatan dalam fenomena biasa tidak ada, kalau berlaku ada fenomena ini, mungkin ada kecacatan disebabkan ribut, disebabkan ditenggelamkan air dan sebagainya. So apa tindakan pihak utiliti? Pertama, harus berhentikan bekalan, matikan bekalan demi keselamatan. Dan kita juga merancang, memastikan sebelum berlakunya banjir ini, pastikan alat-alat tu mungkin dari segi risiko, selamatkan dulu. Sebab penting Cik Ismail, memang kita kena matikan untuk tujuan keselamatan. Tetapi kita panggil restoration perlu cepat. Sebab kita tengok kita perlukan pembersihan lumpur-lumpur di rumah, perlukan pam air dan perlukan bekalan elektrik. Jadi itu penting. Hentikan bekalan dan juga pemulihan bekalan semasa selepas kejadian. Jadi isu-isu keselamatan juga kami pentingkan dari segi di pusat-pusat perpindahan sementara. Kita tidak mahu ada terputus bekalan. Kalau berlaku terputus bekalan, kita minta pihak utiliti bekalkan mobile genset untuk memberi bekalan sementara melalui e-diesel kepada pusat-pusat perpindahan sementara. Jadi kami pastikan pihak-pihak utiliti ini ada SOP tertentulah dari segi merancang, menilai risiko-risiko banjir dan juga keselamatan awam dan juga pemulihan bekalan selepas banjir. Jadi kita pastikan pihak utiliti juga ada bilik-bilik gerakan yang memantau, monitor dan berkomunikasi antara pekerja-pekerja untuk menyusun tim-tim pihak-pihak utiliti ini untuk kerja-kerja pemutusan bekalan, pemulihan bekalan dan juga TMB dan SSB, dua utiliti utama ni, dia ada talian-talian aduan, care line dan social media dan sebagainya untuk hebahan masyarakat dan untuk memberi perhatian umum lah demi keselamatan dan juga keterberusan bekalan. Okey, sudah pasti yang diceritakan oleh Datuk tadi adalah berkenaan tentang pihak penyedia perkhidmatan ini yang perlu untuk memastikan agar di pihak mereka tujuan-tujuan itu dapat dilaksanakan untuk memastikan pengguna tidak terkesan disebabkan situasi banjir. Namun begitu untuk pengguna, kita perlu tahu apakah antara cara dan juga kaedah bagi mengelakkan kemalangan elektrik ataupun situasi bencana elektrik ketika musim banjir ini. Apa yang boleh dikongsikan Puan Ifah? Okay, terima kasih Encik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So pada hari ini Suruhanjaya Tenaga akan mengkongsikan beberapa tips keselamatan elektrik di musim banjir dan kita bahagikan kepada 3 kategori, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas banjir itu berlaku. So kita kena ingat air ini boleh mengalirkan arus elektrik dan sekiranya berlaku kebocoran dia akan meningkatkan risiko renjatan lah. So itu that's why kita Suruhanjaya Tenaga ingin menekankan tips-tips ini untuk pengetahuan orang awam lah. Okay, so kita terus kepada sebelum banjir itu sendiri. Pertama sekali adalah sekiranya kita lihat kawasan sekeliling kita telah mula dinaiki air, so kita kena pastikan kita offkan bekalan sumber elektrik pada kelengkapan elektrik kita. So maknanya kita tanggalkan plug tu daripada soket dia dan letak tepi lah. So itu kita cek dulu. Seterusnya apabila kita mungkin menerima arahan untuk berpindah ke apa, kita boleh matikan sumber bekal elektrik masuk ke rumah kita dekat papan agihan kita panggil distribution board. Mungkin dah tahu kot yang kotak dekat rumah tu. Kita offkan main, boleh tengok dekat gambar tu, dekat suis utama dia untuk matikan bekalan masuk ke rumah. Itu yang pertama. Seterusnya adalah apa yang kita boleh buat adalah untuk memindahkan ataupun alihkan kelengkapan elektrik kita ni ke tempat yang lagi tinggi untuk mengelakkan kelengkapan ini ditenggelami air ataupun terkena air banjir lah. Okey. Dari sebelum banjir itu sendiri. Dan sini juga kita nak ambil kesempatan untuk mengingatkan pada siapa-siapa yang ada buat pemasangan solar dan juga mungkin pagar elektrik, pastikan sumber bekalan ke dua-dua pasangan ini juga dimatikan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada semasa kejadian banjir itu sendiri. Seperti biasalah, rasanya tips ni banyak orang dah tahu dah, iaitu jangan petik suai sentuh kelengkapan elektrik
dalam keadaan tangan kita basah. Yang ini dah normal, tapi kita still akan sentiasa mengingatkan orang awam berkenaan dengan perkara ini. Seterusnya adalah jangan bila kita kat luar mungkin kita meredah air banjir ke semua kan. Jangan sesekali pegang apa-apa struktur ataupun tiang ataupun pagar yang besi lah. Because kita tak tahu, mungkin ada risiko kebocoran arus yang mungkin boleh menyebabkan kita risiko renjatan tu tinggi dekat situ. Dan nombor 3, bila kita meredah air banjir tu, kalau ada situasi macam tu lah, jangan hampiri mana-mana perpasangan elektrik utility. Bukan utility sajalah, contoh mungkin PBT ke, contoh tiang lampu isyarat ke, jatuh ke macam tu kan, jangan hampiri, because kita tak tahu sama ada bekalan masih di perpasangan tersebut, tiang tersebut masih ada bekalan ataupun tidak. So ini amat penting. So jangan kita redah dekat dengan perpasangan utility ataupun PBT lah. Dan akhir sekali, untuk yang semasa banjir ni, kadang-kadang kita lihat mungkin talian tu jatuh, mungkin niat kita baik. Kita kata, okey, mungkin kita nak bagi laluan ke apa, kita cuba alihkan. Jangan buat perkara tersebut sesekali lah. Sebaiknya kita hubungi pihak utility untuk membuat tindakan pembaikan. Ya. Okey. Ada juga tindakan persendirian yang melakukan menutup ruangan panel ataupun plug itu, soket itu, untuk memastikan agar dia tidak mengalirkan sebarang elektrik dengan pita pelekat dan sebagainya. Apakah tindakan itu satu tindakan yang efektif, efisien, boleh dilakukan? Dia sebenarnya kalau macam tu, because kita kena ingat air tu dia boleh mengalir menerusi mana-mana ni kan. So mungkin cara tu mungkin dari one of the alternatif yang dilakukan, tapi mungkin bukan cara yang terbaik lah. Air tu masih boleh mengalir lagi, dan risiko tu memang mesti ada lagi. Ya, cumanya kawalan kendiri, kita tidak memastikan kita ke situasi yang berisiko ataupun kawasan berisiko dan juga keadaan yang juga berisiko. Betul. Datuk, kes kemalangan elektrik yang berlaku di musim banjir. Kita baru saja mendengar berkenaan tentang 3 bersaudara yang dilaporkan meninggal dunia disebabkan kes renjatan elektrik. Jadi apakah kebarangkalian kes-kes yang mungkin berlaku dan juga kes kemalangan elektrik yang pernah berlaku sewaktu musim banjir? Ya, terima kasih. Kita sebagai Badan Kawasan memang ada satu target untuk mencapai sifar kejadian kemalangan ini, sama ada kejadian maut dan tidak maut. Memang setiap kejadian kita ada lakukan siasatan menyeluruh dengan teliti untuk mencari apakah punca-punca kejadian, dan tujuannya untuk kita elak kejadian ini diulangi di masa akan datang. Dan seterusnya, kita di bawah peruntukan undang-undang, kita boleh ambil tindakan undang-undang, sama ada tindakan siasatan ini kita angkat kertas siasatan kepada pihak peguam negara untuk tindakan undang-undang. Seterusnya, itu diperuntukkan oleh di dalam Akta Bekalan Elektrik. Jadi saya ada beberapa contoh lah. 2009 kejadian di Sabah, di mana mangsa cuba mengalihkan kabel yang merentang di jalan. Kabel tu malangnya tidak bersalut. Di Sabah masih ada lagi beberapa tempat yang tidak bersalut. Jadi mangsa terkena rencatan. Niatnya memang betul untuk pengguna-pengguna jalan raya, tetapi hati-hati kalau nampak ada kecacatan tu, elok hubungi terus pihak utility. Yang kedua, ada peristiwa di Pulau Pinang, mangsa mendekatilah kawasan banjir, kawasan berair, dan dia terkena rencatan sebab ada terputusnya kabel di tempat yang berhampir yang mangsa, jadi dia pun terkena rencatan. Yang terbaru yang Cik Suami mention sebentar tadi, di Tumpat hari Isnin lepas, kami mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Semoga roh-rohnya dicucuri rahmat di kalangan orang yang beriman. Amin. Dan pihak ST sedang menjalankan siasatan yang terperinci lah. Jadi fokus utama kami untuk kena pasti apakah punca-punca kejadian pada hari Isnin yang lepas. Kami teliti dan halusi segala kebarangkalian apakah punca-punca. Jadi kami selepas kejadian itu, hari yang sama, pegawai-pegawai penyiasat kami berada di tempat kejadian. Jadi kami telah menasihatati pihak TNB untuk mengambil tindakan segeralah, mematikan bekalan dan membuat peralihan kabel atau line service di rumah yang terlibat. Jadi saya ingin memberi sedikit peringatan kepada
pengguna-pengguna yang mungkin ingin membuat sebarang kerja-kerja pengubah suaian di rumah, pastikan kalau ada melibatkan line service tu, line service maksudnya daripada tiang TMB kepada meter tu, kalau ada terlibat, maklumkan kepada pihak utiliti supaya pihak utiliti akan mengambil tindakan supaya alihkan dan sebagainya. Jadi tidak ada kebarangkalian line service tu bersentuh dengan bumbung atau alat-alat logam yang tidak sepatutnya berlaku. Dan juga pihak ST juga mengawal kontraktor-kontraktor elektrik. Ia perlu berdaftar sebenarnya kepada ST. Lantiklah kontraktor-kontraktor yang berdaftar. Kita boleh merujuk kepada website ST untuk melihat setiap kawasan negeri kita ada senarai kontraktor elektrik yang berdaftar, dan juga pastikan pendawai ataupun pekerja yang membuat wire ataupun kabel wiring, pendawai yang kompeten yang dibagi kompetensi sertifikat oleh pihak Suruhanjaya Tenaga. Jadi itu SOP yang kita ada di peraturan-peraturan ST. Dan kita juga menasihati dan kita dah menghubungi pihak-pihak utiliti melihat jika ada kecacatan, kejanggalan di servis line itu untuk membuat operasi membetulkan dan ambil tindakan secepat mungkin. Itu laporan secara ringkas apa yang siasatan yang kami sedang jalankan. InsyaAllah kami akan lengkapkan dalam masa terdekat. Siasatan yang seterusnya. Apa jua hubungi dan juga rujuk kepada penyedia perkhidmatan dan juga kepada Suruhanjaya Tenaga juga boleh. Puan Ifah, selepas banjir tadi mungkin boleh kita sambung sedikit berkenaan tentang apa yang boleh dilakukan mungkin selepas air surut, kembali semula ke kawasan kediaman dan juga untuk memastikan bekalan elektrik disambung semula dan untuk mengemas semula kawasan kediaman. Okay, terima kasih. Pertama sekali adalah apabila sebelum kita melakukan kerja-kerja pembersihan, perkara pertama yang kita kena semak semula adalah untuk kita semak semula sama ada bekalan dekat rumah kita tu dah dimatikan ataupun tidak. Because kadang-kadang kita terlepas pandang dalam pada kita bersihkan tu tiba-tiba supply daripada pihak utility on balik. So kita tak nak kemalangan tu. So sebelum sebarang kerja-kerja pembersihan dijalankan, sekali lagi pastikan bekalan elektrik ke rumah telah dimatikan. Itu yang pertama. Kedua, sebelum untuk yang kelengkapan elektrik yang kita nak guna semula, tadi kita dah alihkan ke tempat tinggi, tapi mana-mana kelengkapan elektrik yang mungkin ditenggelami air ataupun terkena air ke apa, jangan gunakan dulu sehingga ia telah kita telah yakin ia adalah dalam keadaan kering. Ataupun sekiranya kita ragu-ragu untuk keselamatan, better jangan gunakan langsunglah kelengkapan tersebut. Dan seterusnya adalah perkara ini telah telah dinyatakan oleh Dato' Razib tadi, kita nak tekankan berkenaan dengan kepentingan untuk melantik orang kompeten dan kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga Ada kad ni kita ada kad iaitu competent CPIC competent person identification card. Dekat sini kita sebagai orang awam kita boleh untuk kita pastikan ataupun kita semak sama ada orang yang datang tu adalah orang kompeten ataupun tidak. Kita boleh cek, kita minta dia tunjukkan dan yang baiknya berkenaan dengan kad ni adalah kita ada satu QR code dekat sini, di mana QR code ni dia akan link direct kepada sistem ST untuk yang status terkini lah. So maknanya adakah dia genuine ataupun tidak, orang awam boleh semak menerusi CPIC ini. Alright, baik. Satu perkongsian yang baik. Terima kasih Puan Ifah. Terima kasih Dato' Razib bersama dengan kami. Terima kasih pihak Suruhanjaya Tenaga untuk membawakan isu berkenaan keselamatan elektrik sewaktu banjir. Dapatkan perkongsian dan juga maklumat lanjut di penyedia perkhidmatan anda ataupun terus saja kepada Suruhanjaya Tenaga untuk memastikan agar perkara-perkara ini dapat dielakkan dan juga aspek keselamatan dapat dipertingkatkan. Kita terus saja bersama dengan Syuhaidah